Kata nafi dan kata bilangan? Apa tu ya? Pastikan anda terus setia bersama channel Simply Being Linzak. Baiklah murid-murid, seperti yang dapat anda lihat pada skrin, hari ini kita nak belajar kata nafi dan kata bilangan. Terlebih dahulu, jom kita lihat dulu standard pembelajaran kita pada hari ini. 5.1.4 memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks kata nafi dan kata bilangan. Terlebih dahulu, apa itu maksud kata nafi ya? Baiklah, kata nafi ialah kata yang digunakan untuk menafikan sesuatu pertanyaan. Terdapat dua bentuk kata nafi, iaitu bukan. Ia hadir di hadapan frasa nama dan frasa sendi nama. Tidak, hadir di hadapan frasa kerja dan frasa adjektif. Contoh penggunaan dalam ayat, ini bukan baju saya. Ini bukan baju saya. Saya tidak mahu pergi ke rumah itu lagi. Saya tidak mahu pergi ke rumah itu lagi. Seterusnya, kata bilangan. Kata bilangan ialah perkataan yang menerangkan jumlah pada frasa nama. Kata bilangan terbahagi kepada 6 jenis, iaitu kata bilangan tertentu. Contoh kata bilangan tertentu: 1, 5, 10, 100, 1000, 3 juta. Ayat contoh bagi kata bilangan tertentu: 5 anggota askar sedia menerima arahan. Kedua, kata bilangan tak tentu. Contoh kata bilangan tak tentu: beberapa, para, segala, semua. Ayat contoh kata bilangan tak tentu: beberapa batang tebu telah dikumpulkan di bawah pokok. Kata bilangan pisahan. Contoh: masing-masing, setiap, tiap-tiap. Ayat contoh kata bilangan pisahan: setiap adunan kek memerlukan 3 biji telur. Seterusnya, kata bilangan pecah. Contoh kata bilangan pecah: suku, setengah, 1/4, 2/10. Ayat contoh bagi kata bilangan pecahan: 1/4 kek dibahagikan oleh ibu. Seterusnya, kata bilangan himpunan. Contoh: berbagai-bagai, berjenis-jenis, kedua-dua. Ayat contoh kata bilangan himpunan: bakeri itu menjual berbagai-bagai jenis kek. Seterusnya, kata bilangan tingkat. Contoh kata bilangan tingkat: pertama, kedua, ketiga. Ayat contoh kata bilangan tingkat pula: dia mendapat tempat pertama dalam acara larian. Latihan 1. Baca dan kenal pasti kesalahan kata bilangan dalam petikan yang diberi. Kemudian betulkan kesalahan dalam jadual yang diberikan. Jom kita baca petikan ini. Majlis perkahwinan pasangan itu sangat meriah. Setengah tetamu terdiri daripada sanak saudara terdekat. Para tetamu dijamu dengan hidangan nasi Arab dan tiap tetamu akan diberikan bunga telur yang berbagai warna sebagai cendera mata. Setelah selesai makan beradab, kedua mempelai berjumpa dengan sanak saudara untuk bersalam-salaman dan berkenalan dengan ahli keluarga. Baiklah murid-murid, dapatkah anda kenal pasti antara kata bilangan yang salah di dalam petikan ini? Dapat tak? Setengah. Jom kita lihat ayat kedua pula. Para tetamu. Betul ke ya? Betul, para tetamu salah. Seterusnya kita ada tiap. Ada lagi tak? Betul, berbagai. Dan seterusnya kedua. Jom kita lihat pula jadual yang diberikan.
Boleh tak anda nyatakan kata bilangan yang betul bagi setengah? Apa? Pandai jawapannya. Sesetengah. Para-para. Apa ya kata bilangan yang betul? Ya, jawapannya para. Tiap. Kata bilangan yang betul? Setiap. Seterusnya, berbagai. Berbagai-bagai. Dan akhir sekali, kedua. Kata bilangan yang betul? Kedua-dua. Jom kita baca petikan tadi dengan kata bilangan yang betul. Majlis perkahwinan pasangan itu sangat meriah. Sesetengah tetamu terdiri daripada sanak saudara terdekat. Para tetamu dijamu dengan hidangan nasi Arab dan setiap tetamu akan diberikan bunga telur yang berbagai-bagai warna sebagai cendera mata. Setelah selesai makan beradab, kedua-dua mempelai berjumpa dengan sanak saudara untuk bersalam-salaman dan berkenalan dengan ahli keluarga. Latihan 2. Baca dan bulatkan jawapan yang betul. Abang Zaim, tidak atau bukan, pandai bermain bola sepak kerana dia kaki bangku. Mana satu ya? Pandai tu. Jawapannya tidak. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Abang Zaim tidak pandai bermain bola sepak kerana dia berkaki bangku. Soalan nombor 2. Mereka datang, tidak, bukan, hendak bergaduh dengan Fauzi, tetapi untuk bertanya khabar. Mana satu ya jawapannya? Betul tu. Jawapannya bukan. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Mereka datang bukan hendak bergaduh dengan Fauzi, tetapi untuk bertanya khabar. Ayat ketiga. Motosikal yang dijumpai di dalam semak itu tidak, bukan kepunyaan ayah Ikram. Mana satu jawapan yang betul ya? Betul tu. Jawapannya bukan. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Motosikal yang dijumpai di dalam semak itu bukan kepunyaan ayah Ikram. Ayat seterusnya, pemuda yang dituduh mencuri itu tidak, bukan, takut kerana dia tidak bersalah. Mana satu jawapan yang betul ya? Betul tu. Jawapannya tidak. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Pemuda yang dituduh mencuri itu tidak takut kerana dia tidak bersalah. Ayat kelima. Siti tetap tersenyum walaupun dia tidak, bukan, terpilih menyertai pertandingan itu. Mana satu ya jawapannya betul? Pandai jawapannya tidak. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Siti tetap tersenyum walaupun dia tidak terpilih menyertai pertandingan itu. Seterusnya, jom kita cuba buat latihan ketiga. Baca ayat-ayat yang diberikan, kemudian isikan tempat kosong dengan kata nafi dan kata bilangan yang sesuai. Berikut adalah pilihan jawapan yang diberikan. Jom kita lihat ayat yang pertama. Puan Fauziah, tempat kosong, ibu saudara saya. Mana satu ya jawapan yang betul ya? Perhatikan pada gambar. Ada tanda pangkah di situ. Pandai jawapannya bukan. Puan Fauziah bukan ibu saudara saya. Baiklah kita lihat ayat yang kedua. Sofia tempat kosong takut ketika memberikan keterangan kepada polis berkaitan dengan kejadian itu. Mana satu ya jawapan yang paling tepat? Nampaknya Sofia tersenyum. Apa ya jawapan yang paling tepat? Betul tu. Jawapannya tidak. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Sofia tidak takut kita memberikan keterangan kepada polis berkaitan dengan kejadian itu. Pastikan anda tanda jawapan yang telah anda pilih tadi. Seterusnya, ayat ketiga. Tempat kosong, orang murid sedang mengutik sampah di padang sekolah. Mana satu jawapan yang paling tepat? Baiklah, jawapan yang tepat beberapa.
Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Beberapa orang murid sedang mengutip sampah di padang sekolah. Tempat kosong, murid 4 okit sedang beratur di luar bilik sains. Mana satu ya? Kata kuncinya, murid 4 okit. Bermaksud, betul tu, semua. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Semua murid 4 okit sedang beratur di luar bilik sains. Pastikan anda tanda jawapan yang telah anda pilih supaya anda tidak keliru untuk mengisi jawapan yang seterusnya. Baiklah, ayat kelima. Ibu memberikan tempat kosong daripada kek coklat itu kepada Pak Usu. Anda boleh perhatikan pada gambar yang diberikan. Apa ya? Pandai jawapannya. Separuh. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Ibu memberikan separuh daripada kek coklat itu kepada Pak Usu. Baiklah murid-murid, jom kita lihat pula ayat ke-6. Nani mendapat tempat kosong dalam pertandingan perbahasan itu. Mana satu ya jawapan? Betul tu, jawapannya pertama. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Nani mendapat tempat pertama dalam pertandingan perbahasan itu. Seterusnya, ayat nombor 7. Tempat kosong kuih raya dijual di pasar raya itu. Mana satu ya? Perhatikan gambar yang diberikan. Ada bermacam jenis. Perhatikan juga pilihan jawapan yang diberikan. Betul tu, jawapannya pelbagai. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Pelbagai kuih raya dijual di pasar raya itu. Baiklah murid-murid, jom kita lihat ayat yang ke-8. Sudah tempat kosong, Kamal menunggu Siti di perhentian bas ini. Boleh tak anda pilih jawapan yang paling tepat? Betul tu, jawapannya berjam-jam. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Sudah berjam-jam Kamal menunggu Siti di perhentian bas ini. Jom kita lihat ayat yang seterusnya. Tempat kosong, penonton menyaksikan perlawanan bola sepak di stadium pada malam itu. Nampaknya ada 4 pilihan jawapan yang masih tinggal. Mana satu ya? Kata kunci ialah stadium. Jadi bermaksud stadium mesti ada ramai yang hadir. Betul tu jawapannya. Ribuan. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Ribuan penonton menyaksikan perlawanan bola sepak di stadium pada malam itu. Ayat ke-10. Penumpang penerbangan itu diminta memakai tali pinggang keledar. Penumpang penerbangan bermaksud setiap orang mesti ada tali pinggang sendiri. Mana satu ya jawapannya? Betul tu jawapannya masing-masing. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Penumpang penerbangan itu diminta memakai tali pinggang keledar masing-masing. Seterusnya, Dr. Riza memberikan cuti selama tempat kosong hari kepada Siti kerana sakit mata. Tinggal 2 pilihan jawapan saja. Mana satu ya paling tepat? Betul tu, jawapannya 2. Jom kita baca ayat ini. Dr. Riza memberikan cuti selama 2 hari kepada Siti kerana sakit mata. Baiklah murid-murid, nampaknya ada 1 pilihan jawapan dan tinggal ayat terakhir. Tidak lain dan tidak bukan, jawapannya mestilah yang tinggal ini. Setiap pekerja di syarikat itu diwajibkan datang ke pejabat sebelum pukul 9 pagi. Dapat tak? Baiklah murid-murid, seterusnya latihan keempat. Pilih jawapan yang betul. Puan Salma dan keluarganya makan angin di Pulau Langkawi selama tempat kosong hari. Berikut pilihan jawapan yang diberikan. Mana satu ya? Beberapa. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Puan Salma dan keluarganya makan angin di Pulau Langkawi selama beberapa hari. Baiklah murid-murid, kita lihat pula ayat yang kedua. Anggota polis telah menembak mati tempat kosong orang perompak yang merompak sebuah bank di ibu kota semalam. Mana satu ya jawapannya? Anda diberikan masa 3 saat untuk menjawab.
Jawapannya pandai. Betul. 5. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Anggota polis telah menembak mati 5 orang perompak yang merompak sebuah bank di ibu kota semalam. Seterusnya kita ada festival buah-buahan mempamerkan tempat kosong buah tempatan yang terdapat di Malaysia. Mana satu ya jawapan yang paling tepat? Betul. Jawapannya pelbagai. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Festival buah-buahan mempamerkan pelbagai buah tempatan yang terdapat di Malaysia. Jom kita lihat pula ayat yang keempat. Rasidah mendapat tempat kosong dalam pertandingan lompat jauh semasa hari sukan di sekolahnya. Oops, nampaknya ada kesalahan ejaan di situ. Sekolahnya. Ada huruf H. Tapi di sini tidak ada. Maafkan ya. Baiklah, mana satu jawapannya ya? Betul. Jawapannya pertama. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Rashidah mendapat tempat pertama dalam pertandingan lompat jauh semasa hari sukan di sekolahnya. Seterusnya, tempat kosong cara dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah banjir di kawasan kampung itu. Mana satu ya jawapan yang paling tepat? Betul tu. Jawapannya berbagai-bagai. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Berbagai-bagai cara dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah banjir di kawasan kampung itu. Seterusnya ayat yang ke-6. Encik Lim, tempat kosong pernah menempah makanan segera yang banyak itu. Hanya 2 pilihan jawapan yang diberikan. Mana satu ya? Betul tu. Jawapannya tidak. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Encik Lim tidak pernah menempah makanan segera yang banyak itu. Ayat yang ke-7. Puan Wong tidak kenal budak itu kerana dia tempat kosong jirannya. Mana satu jawapannya ya? Betul tu. Jawapannya bukan. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Puan Wong tidak kenal budak itu kerana dia bukan jirannya. Ayat yang ke-8. Hani terpaksa berpisah dengan kawan baiknya walaupun itu tempat kosong atas kemahuannya. Tidak atau bukan ya? Mana satu yang paling tepat? Betul tu. Jawapannya bukan. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Hani terpaksa berpisah dengan kawan baiknya walaupun itu bukan atas kemahuannya. Ayat yang ke-9. Budak yang degil itu langsung tempat kosong mendengar kata ibu bapanya. Mana satu ya? Tidak atau bukan jawapannya? Betul tu. Jawapannya tidak. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Budak yang degil itu langsung tidak mendengar kata ibu bapanya. Ayat yang ke-10. Amin tempat kosong suka membaca buku hingga larut malam. Jawapan yang paling tepat? Betul tu. Jawapannya tidak. Jom kita baca ayat ini bersama-sama. Amin tidak suka membaca buku hingga larut malam. Baiklah murid-murid, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian cikgu pada hari ini memberi manfaat. Dan sekiranya anda rasa pembelajaran kita pada hari ini menarik dan bermanfaat, sudi-sudikan tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Akhir kalam daripada saya, Cikgu Linzek. Hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye. Jangan lupa subscribe tau.